الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Alhamdulillah, kita bertemu untuk pengajian kitab 40 hadis peringatan tentang kubur dan kematian. Semalam kita sebut bahawa Ramadan perkataannya mengumpulkan keagungan, ketinggian, ganjaran, kemuliaan, martabat, kurniaan Allah dalam bulan Ramadan ini. Disebut oleh Syekh Abdul Qadir bin Abu Salih Al-Jilani. Sebahagian menyebutkan Al-Jailani. Dalam kitab beliau Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq, para ulama mengatakan ra yang ada pada Ramadan itu ridwanullah, keridaan Allah. Maksud keridaan Allah ada di dalam bulan Ramadan. Ridha maksudnya suka, maksudnya mencintai. Keridaan Allah akan ada, diberikan, dikurniakan kepada hamba-hambanya yang taat. Berapa ramai orang yang taat di bulan Ramadan dengan amalan fardu, dengan amalan sunat, dan sunat pula ada yang rawatib kalau solatnya, ada yang nawafil, ada yang tatawu'at. Nah, tidak termasuk membaca Al-Quran, memberi makan orang yang berpuasa, mengasihi orang lain. Itu semua menarik rahmatnya dan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keridaan ini, kalau Allah sudah rida, walau satu dunia membencinya, maka orang ini orang yang berjaya. Di dalam Sahihul Bukhari, ada di kalangan para nabi dan rasul yang datang kepada Allah dengan membawa ribuan pengikut. Ada yang cuma ratusan orang sahaja. Ada yang 30 orang.
Ada yang 20 orang, ada yang 10, ada yang 3 orang sahaja. Malah ada yang seorang saja pengikut. Ada juga Nabi yang tak ada pengikut seorang pun. Apakah mereka itu tidak berjaya? Tak. Mereka orang yang berjaya. Sebab mereka diridai oleh Allah. Wa ridwanum minallahi akbar. Keridaan daripada Allah itu lebih besar daripada nikmat syurga dan lain-lain. Maka raih keridaan Allah itu dalam bulan Ramadan dengan amalan-amalan fardu dan yang sunat. Mim, muhabatullah anil usah. Kecenderungan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjauhkan maksiat. Ini kita rasa sendiri. Kalau dulu solat sunatnya agak berat, tapi sekarang solat tarawih ringan saja, 20 rakaat dengan witir. Itu tak masuk lagi tahajud malam. Begitu juga baca Quran di luar Ramadan agak berat, tapi Masya Allah tadarus tak sedar 1 juzuk khatam. Begitu juga yang lain. Jadi kecenderungan itu ada. Sebab satu, general-general, ketua-ketua syaitan itu dibelenggu. Nah, yang kedua, ramai orang berbuat taat. Jadi suasana yang kondusif, suatu motivation untuk kita juga berbuat amal. Sehingga kadang-kadang kalau kita tak buat amal, ada rasa segan pun ada juga. Nah, ini penting, suasana itu penting. Ais kalau diletakkan di luar daripada freezer, dia akan melting, cair. Tapi kalau letak di tempat freezer, dia akan freeze. Bolehlah minum air Milo ais nanti. Tak pun kedondong asam boy. Sebab dah ada ais tadi tu. Sama juga. Pastikan kita sentiasa dalam suasana agama. Supaya kadang-kadang kita lemah ataupun letih beramal tapi melihat orang lain, jadi ada suatu motivation. Itulah hikmah kalau kita berzikir sedikit diangkatkan suara. Kata guru mulia kita, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, kalau berzikir kuat, satu, paling kurang kita belajar sebutan yang betul ketika menyebut, umpamanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, sebutan yang betul. Yang kedua, mungkin kita rasa letih nak beramal, tapi dengar suara yang ramai, maka semangat beramal. Ataupun paling kurang, kalau tidur sekalipun, tak boleh nak sebut, tapi paling kurang dengar orang berzikir. Itu antara hikmah kalau berzikir dengan suara yang sedikit kuat. Dan faedah-faedah yang lain. Begitulah di bulan Ramadan sehingga disebut bulan ibadah di bulan Ramadan ini. Dhamanullah, jaminan daripada Allah. Allah jamin untuk bagi rahmat, bagi maghfirah, itqun minan nar. Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Dengan pahala, ganjaran dan lain-lain. Alif, ulfatullah, kasih sayang, kelembutan Allah. Hatta kalau orang yang tidur pun di bulan Ramadan berpuasa mendapat pahala ibadah jika diniatkan tidur dengan niat-niat yang baik-baik. Harus kita ingat, dahulu sudah kita peringatkan, sesuatu yang harus hendaklah diniatkan. Contoh, minum itu harus. Tak dapat pahala, tak dapat dosa. Tapi kalau diniatkan, minum supaya suara jadi jelas, bertambah tenaga, itu hukumnya dia mendapat pahala sunat. Begitu juga tidur. Maksud saya tidur malam, bukan dalam kuliah tu lain. Tidur nanti.
Bismikallahumma ahya wa amutu, itu nanti. Tak dapat pahala, tak dapat dosa. Tapi kalau tidur dengan niat supaya dapat energi, boleh bangkit malam qiyam, dapat pahala. Hatta kalau tak qiyam sekalipun, ada niat man hamma bi khairin falam yaf'alhu. Siapa yang ingin himmah dia mesti bersungguh. Dia bukan main sekadar mulut sahaja. Lalu dia tak buat, maka baginya 1 pahala. Kalau dia buat, dapat 10 pahala. Sebab itu setiap hari, kata guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullah, bangkit sahaja daripada subuh ataupun sebelum subuh, terus niat, ya Allah, saya nak solat berjamaah seluruh 5 waktu pada hari ini. Niat sebegitu. Tak buat dah dapat pahala dah. Ditulis 1 pahala. Kalau kita buat dapat 10 pahala. Nah, niat yang baik-baik hadirin. Itulah orang yang bijak. Itu penting mengaji talaqi macam ni, ilmu-ilmu macam ni. Kadang-kadang jarang jumpa di universiti, di kitab, di buku-buku. Nah, jarang kadang-kadang. Niat yang baik-baik. Itulah hikmah di awal Ramadan dahulu. Kenapa? Sebahagian ulama mengatakan sunat kita taklid kepada Imam Malik ketika kita berniat sepenuh-penuh bulan Ramadan. Kenapa tu? Walaupun setiap malam wajib kita berniat, tapi sunat kita ikut Imam Malik pada malam yang pertama sahaja. Malam sekarang dah tak dah. Apa hikmah dia? 2. 1, kalaulah ada malam yang terlepas kita tak berniat, di-cover oleh malam itu. Yang kedua, kalau ditakdirkan kita meninggal di pertengahan Ramadan, dapat pahala 1 Ramadan. Kerana kita sudah berniat di awal Ramadan. Boleh nak? Baik. Itu dengan perkara yang mudah dapat pahala yang besar. Ini kan pula buat memang amalan-amalan yang besar, bertambah besar ganjarannya di sisi Allah. Man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda faridatan fi ma siwah. Siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah di bulan Ramadan dengan amalan yang sunat, maka mendapat pahala wajib. Wa man taqarraba fihi bi faridatin kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwah. Siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan satu yang wajib, dapat pahala 70 wajib. Nun, kerana kita beramal zahir batin, maka akan bercahaya hati kita, akan bercahaya even fizikal kita, yang dapat diketahui oleh orang yang tahu. Kalau orang yang tak tahu, memang tak tahulah. Nurullah, cahaya Allah, bermaksud cahaya ketakwaan, cahaya ganjaran, cahaya kelembutan, cahaya al-qurb, ad-dunu, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ini dirasai dan dialami oleh orang-orang yang tertentu. Dikisahkan ketika Imam Asy-Syafi'i mengaji dengan Imam Malik. Lalu Imam Syafi'i ketika merenung wajah Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik itu ketika itu sudah agak berumur. Beliau orangnya kurus, janggutnya panjang, putih. Beliau berserban dan pakai toilasan. Serban, kemudian ini diletak di atas selendang. Itu namanya toilasan. Itulah pakaian Imam Malik. Raja takut dengan Imam Malik. Penguasa Madinah takut dengan Imam Malik sebab kewibawaan Imam Malik itu. Ketika beliau melihat wajah Imam Syafi'i yang remaja ketika itu, lalu beliau mengatakan, "Ya ulam, inni ra'aitu nuran fi wajhik." Sesungguhnya aku melihat ada nur di wajahmu. Orang yang ada nur boleh lihat nur. Fala tudfi'hu bil ma'siyah. Jangan padamkan cahaya itu dengan maksiat. Rupa-rupanya maksiat menggelapkan wajah walaupun kulitnya cerah. Tetapi amalan itu mencerahkan wajah walaupun kulitnya gelap. Karena itu cahaya itu kurniaan Allah, tetapi harus diusahakan. Itulah yang saya sebut semalam
saya akan nak bicarakan sedikit rahsia. Kurniaan Allah itu terkumpul semuanya pada perkataan Ramadan. Baik. Malam ini kita akan sambung pada hadis yang kedua pada muka surat 3. Pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi kubur supaya ingat kepada kematian. Hatta sebahagian ulama mengatakan hatta kubur orang Islam sekalipun. Kalau tidak ada kubur orang Islam, contohnya duduk di tempat minoriti orang Islam, tapi di Malaysia tidak timbul dah. Walaupun bukan saudara kita, pergi ziarah. Baca paling kurang suratul Fatihah. Antara amalan ulama yang lain, kalau berebut sangat tak ada nak baca Yasin, baca 11 kali surah Al-Ikhlas. Dan dihadiahkan mudah-mudahan pahalanya kepada orang yang dalam kubur itu. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bila kita dengar nama para sahabat sunat taraddi, taraddi menyebut radhiyallahu anhu. Kalau perempuan radhiyallahu an, kalau ramai radhiyallahu an. Ada sebahagian sahabat yang kita sebut radhiyallahu anhuma. Itu merujuk kepada dirinya dan ayahnya. Contoh, Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Merujuk kepada Sayyidina Abdullah dan ayahnya Umar. Demikian Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga. Sebab merujuk kepada Sayyidina Abdullah, sepupu Nabi. Dan pak saudara Nabi, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ibn Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ibn Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas ibn Mudar ibn Nizar bin Ma'd bin Adnan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azurul qubur fa innaha tudzakkirul mauta." Maka hendaklah kamu menziarahi kubur kerana sesungguhnya ia menziarahi kubur mengingatkan kepada kematian. Ada potongan hadis sebelum itu. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Kuntu maksudnya dulu pernah aku menghalang kamu daripada menziarahi kubur. Fazuruha. Satu riwayat, maka ziarahlah kubur. Riwayat ini fazurul qubur, maka ziarahlah kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh pasti ada hikmah. Kerana tidak mungkin baginda yang sangat tahu syariat menyuruh sesuatu yang sia-sia. Maka ziarahlah kubur. Sebab dengan menziarahi kubur itu mengingatkan akan kematian. Kafa bil mauti dzikra. Cukuplah dengan ingat kematian satu peringatan yang baik. Naam. Kita baca dulu hadis, nanti kita akan kupaskan. Kita baca 3 hadis malam ni. Pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kubur, itu lebih touching lagi. Tadi secara umum, barangkali di masjid, barangkali dalam halaqah ilmu, disebut halaqah sebab sahabat akan duduk keliling, itu nama halaqah. Ini di kubur sendiri lebih touching. Untuk ingat kepada kematian. Pada muka surat 4. Biar kita mengaji, ada kitab, ada keberkatan. Daripada Sayyidina Al-Bara' ibn Azib berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jinazatin. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pengkebumian satu jenazah. Di sini kita faham ikut serta kalau ada masa untuk pengkebumian.
walaupun kita tidak terlibat secara langsung, kita raikan dengan berzikir, membaca sesuatu untuk yang meninggal itu. Paling kurang kita bersyahadah dia orang yang baik. Nah, fajalasa ala syafiril qabri, baginda pun duduk di tepi kubur. Setelah habis pengkebumian itu, fabaka, Nabi menangis. Nak menunjukkan baginda seorang yang sangat lembut hati dan perasaan. Bukan senang menangis ni, bukan senang. Karena bila orang yang menangis tu maksudnya perasaannya halus. Hatta ballat thara. Saya baca hadis ni, ya Allah, macam mana baginda menangis sampai basah tanah ya. Sehingga tanah menjadi basah. Macam mana tu? Kita tak dan jatuh dah lap dengan tisu ataupun dengan sapu tangan. Ni Nabi, Masya Allah. Kerana air mata baginda yang jatuh ke tanah. Masya Allah. Sampai tanah jadi basah. Saya baca hadis ni, ya Allah, lembutnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian baginda berpesan, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku. Ini nak tunjuk akrabnya Nabi dengan para sahabat. Kalau Nabi nak sebut ya qaumi, boleh. Ya jama'ati, boleh. Tapi ikhwan, ini tanda akrab. Ya ummati, boleh. Wahai umatku, boleh. Sebab baginda memang Rasul. Tapi ini akrab sangat. Di situ Nabi mengajar bahawa kita walaupun berada di suatu keadaan yang tinggi sebagai Nabi dan Rasul, ketua pada umat, malah ketua pada orang Islam, ketua pada negara, tetapi sifat tawaduk itu tidak ada yang boleh lawan Nabi sebagai Sayyidul Mutawadhi'in, orang yang paling tawaduk. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawaduk kerana Allah, bukan kerana manusia, rafa'ahu Allah, Allah akan angkat. Walaupun dia tidak mengangkat-angkat dirinya. Tapi kalau dia mengangkat dirinya, tapi kerana kesombongan, nanti akan ditimpa kejatuhan selepas itu. Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limithli hadha fa'a'iddu. Untuk seperti ini, maka hendaklah kamu semua membuat persiapan. Sebab, kenapa? Kalau perkara itu tidak besar, kenapa perlu buat persiapan? Bermakna, hal ihwal dalam kubur itu sangat menakutkan. Walaupun 6 kaki bawah tanah, kecil saja, tak ada apa pun. Tapi, kata Al-Imam Al-Hasanul Basri, Al-Imam Al-Hasanul Basri, beliau itu terkenal seluruh Basrah. Dia ada 2, satu Basrah di Kufah, di Iraq, Basrah, satu lagi Busra. Busra itu di Syria, dekat Syam. Kerana terkenal beliau, orang panggil beliau Hasan Basrah. Itu yang jadinya Al-Hasanul Basri. Ya, yang ada pada Basri itu adalah Basrah. Dinisbahkan kepada tempat beliau berada. Dan penisbahan tempat itu tidak sebarangan. Dia ada kaedah. Man sakana baladan 4 sinin yasihhu ayyun saba ilaih. Siapa yang duduk menetap di satu tempat 4 tahun, 4 tahun hijrah. 1 tahun hijrah sama dengan 354 hari 8 jam 8 minit. Berada di situ 4 tahun solid, barulah boleh nisbah kepada Al-Masri, duduk di Mesir, Al-Maghribi, duduk di Maghribi. Walaupun asalnya dia orang As-Salanjuri, orang Selangor. Yang asalnya sebelum itu orang As-Sabahi, orang Sabah. Lalu dia pindah ke Selangor, thumma Salanjuri, dia duduk di Selangor. Thumma Al-Biraqi, sebab dia dah pindah ke Perak. Tapi biasanya orang tak guna Perak, dia akan cari nama lain. Tak faham? Jadi Al-Imam Al-Hasanul Basri, beliau ini dikatakan beliaulah Sayyidut Tabi'in, ketua Tabi'in. Qil, bukan beliau.
Tetapi Sayyiduna Uwais Al-Qarni, beliau pernah menyusu dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dan ditahnik oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebab itu istimewa Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Beliau digelar dengan Al-Wa'adh. Al-Wa'adh, orang yang selalu bagi mau'izah. Kalau wa'idh, orang yang bagi mau'izah, tazkirah. Tapi kalau wa'adh, itu sirah mubalaghah, orang yang selalu bagi mau'izah. Di dalam kitab Tanbih Al-Mughtarrin karangan Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, beliau menyebutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan kamu tertipu dengan ketenangan di atas kubur. Siapa tahu orang dalam kubur itu disiksa dan dalam keadaan huru-hara. Nah, itu kita kena ingat juga supaya kita bersedia menghadapi saat-saat itu. Sebab itu Nabi katakan buat persiapan. Bermakna yang akan kita pergi dan tuju itu bukan sembarangan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita terus pada hadis yang keempat. Nanti kita akan kumpulkan 3 hadis ini untuk kita syarahkan sekaligus. Muka surat 5, orang yang cerdas, orang yang pintar mengingati kematian dan membuat persiapan menghadapinya. Tidak ingat sahaja, tetapi buat persiapan. Daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, itu yang kita sebut tadi. Beliau sangat kasih dan sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada sunnah apapun yang dilakukan Nabi melainkan beliau lakukan juga. Malah ada perkara yang agak pelik dalam satu permusafiran, ketika berkumpul dengan orang ramai di satu tempat, lalu beliau memacukan kudanya ke satu tempat dan patah balik. Orang tanya, "Masya'nuk ya Ibn Umar?" Kenapa kamu buat begitu wahai Sayyidina Umar, Ibnu Umar? Dia kata, dulu Nabi pernah pergi ke tempat tu dan patah balik. Saya pun tak tahu pasal apa. Nah, ikut saja. Itu nama iqtidak yang sangat luar biasa. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliaulah satu-satunya sahabat yang berpuasa 4 bulan haram penuh. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Beliaulah orang yang berpuasa 4 bulan penuh. Nah, jadi karena itu kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, nampak dalam peribadi dan perlakuan beliau. Beliau selalu di apa orang panggilnya? Di compare, dibandingkan dengan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sebab sama-sama muda. Sehingga ada orang sebut kalau dalam perkara fiqh, orang akan mengatakan syiddatu Ibnu Umar wa rukhasu Ibnu Abbas. Tegasnya Ibnu Umar dan lembutnya Ibnu Abbas, sebab mewarisi ayah masing-masing. Sayyidina Ibnu Umar itu mewarisi ketegasan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Adapun Sayyidina Ibnu Abbas itu mewarisi akan kelembutan ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya dia berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faja'ahu rajulun minal ansar. Lalu ada seorang lelaki daripada Ansar. Ansar bila kita sebut, maka akan tergambar peristiwa ini berlaku di Makkah ataupun Madinah, di Al-Madinah. Sebab Al-Ansar adalah penduduk asal Madinah dan mereka itu adalah daripada dua kaum yang besar, iaitu kaum Aus dan Khazraj. 100 lebih tahun berperang. Lalu diikha Nabi persaudarakan antara mereka kerana mereka tak berkira dengan orang-orang muhajirin. Lalu mereka menolong. Menolong itulah namanya Ansar. Sampai sekarang kemuliaan mereka itu atas pertolongan tadi itu. Sebab itu orang menolong orang lain ini besar ganjaran di sisi Allah. Ini mereka terkenal kenapa? Kerana apa Ansar itu? Kerana tolong. Nasara yansurun nasran wa mansuran fahuwa nasirun. Wa dhaka mansurun unsur la tansur mansarun min sarun. Menolong orang. Kerana itu menolong ini adalah amalan yang mulia sampai sekarang. Al-Ansar, mereka menolong orang-orang muhajirin. Jadi mereka, orang ini tadi daripada orang Ansar. Fasallama ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Lalu dia memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma qala, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya dapat bayangkan kalau sahabat bercakap dengan Nabi ini tidak sekuat saya tadi. Kerana kalau mereka bercakap dengan Nabi sangat lembut, ya Rasulullah. Gitu. Sebab mereka sangat takut dengan ancaman dalam firman Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan angkat suara kamu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suara baginda. Sebab itu sahabat kalau bercakap, Umar sekalipun, siapa tak kenal Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu dipanggil Al-Faruq. Kerana ketegasan beliau, baginda sebutkan, laulam ub'ath la bu'ithta ya Umar. Kalau saya tidak dibangkit jadi Rasul, engkaulah Rasul. Kerana ketegasan beliau. Sebab yang dipemimpin dia mesti tegas. Dia tidak cukup dengan alim, dengan kuat beribadat, tak cukup. Sebab kalau tidak ada ketegasan, bahaya. Kalau hanya dengan kelembutan, kealimannya, tak. Takut nanti kalau orang mencuri, bila diadili, kenapa kamu mencuri? Oh Tuan, saya ada 5 anak yang kurang upaya. Oh lagu tu ke? Dia pula teriak. Dia nak menghukum tadi tu, dia pula teriak. Kerana itu Sayyidina Umar disebut Nabi. Inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umar. Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran di atas lisan Sayyidina Umar. La in salaka Umar tariqan, la salaka syayatinu tariqan akhar. Kalau Sayyidina Umar jalan satu jalan, syaitan kona lain. Tak berani berjumpa dengan Sayyidina Umar. Masya Allah. Beliau, Masya Allah, tabarakallah. Taib. Ya Rasulullah. Sayyidina Umar ini, kalau Nabi, Sayyidina Umar, tuan-tuan duk rasa kalau depan Nabi lagu mana? Kemah. Sayyidina Umar ini, orang Arab, besar badan. Beliau, 2 orang Arab, dia. Dikatakan tinggi, dikatakan qil. Tinggi beliau 3 meter. 3 meter tinggi beliau. Baju yang dipakai orang Arab tu, dia 2 orang baju. Masya Allah. Kalau beliau cantas kepala, sekali cantas, 7 orang putus kepala. Kuatnya beliau. Sekali, bukan 1, 2 tu cerita lain. Ni 7 orang berkumpul, bismillah. Orang ke-7 putus kepala. Nak tunjuk kuat. Ni kuat ni, tengok ni nah. Lagi kuat Sayyidina Umar. Kita sembelih ayam, tangan kita putus. Ini Masya Allah. Masya Allah Sayyidina Umar bin Khattab. Agak-agak tuan-tuan kalau depan Nabi macam mana? Tak seperti kita bayangkan. Macam ni Sayyidina Umar. Ya Umar. Baru Sayyidina Umar angkat kepala. Tengok saja. Labbaika ya Rasulullah. Gitu. Sebab itu tidak ada riwayat
daripada sahabat-sahabat yang besar meriwayatkan bagaimana bentuk wajah Nabi. Macam mana mata terduduk, hidung, gigi, macam mana, tak ada. Melainkan siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah. Sebab Sayyidina Ali daripada kecil diangkat oleh Nabi SAW. Jadi selalu duduk tengok wajah bawa angkat kan. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu teman dan pak mentua. Tak. Sebab mereka tak berani. Taklah. Tengok wajah Nabi. Seperti mana tuan-tuan tala tengok wajah saya. Kalau sahabat lelaki, Naam labbaika ya Rasulullah. Gitu. Kalau perempuan tu tak tengok. Nah, itu kenapa? Kerana Nabi satu kaca. Yang kedua wibawa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Mukmin manakah yang paling baik? Qala sallallahu alaihi wasallam ahsanuhum khuluqa. Yang paling bagus akhlaknya. Tengok, Nabi tak sebut yang paling bagus, yang paling tinggi ilmunya, tak. Sebab kadang-kadang makin tinggi ilmu, maaf ya, makin jauh akhlaknya. Nah, sebab itu dua benda ni jarang berjumpa. Apa? Ilmu dengan tawaduk jarang jumpa. Kenapa? Kalau orang yang berilmu jarang tawaduk. Kenapa sombong, na'udzubillah? Orang yang tawaduk selalunya tak ada ilmu. Itu yang tawaduk, tapi bukan mutlak, secara mutlak tidak. Sebab itu kalau dia berilmu dan tawaduk, pegang orang ini elok-elok. Kenapa? Sebab ilmu dengan tawaduk jarang nak berjumpa. Kalau dia berilmu dan tawaduk, ya salam. Qala fa ayyul mu'minina aqyas. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas ataupun yang pintar? Qala sallallahu alaihi wasallam aktsaruhum lil mauti dzikra. Yang paling banyak mengingati kematian. Tapi jangan ingat saja, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam seterusnya. Sebab itu kita sebut we are here. Kita sekarang, we are going to the world of hereafter ataupun after here. Itu bahasa mudah dipahami. Dunia selepas ini, itu maksudnya dunia akhirat. Ulaikal aqyas, itulah orang-orang yang cerdas. Kalau bagi kita orang yang cerdas ni apa? Orang yang bijak, boleh jawab soalan. Tapi kalau tak buat persiapan untuk kematian, itu tak ada apa tu. Sebab apa? Sebab lidu lil mauti wa benu lil kharabi. Liman nabni wa nahnu ila turabi. Kehidupan adalah untuk kematian. Maksud memang kita akan pergi meninggal. No one is immortal. Tidak ada orang yang hidup selama-lamanya. Nah, dan kenapa kita membina walhal nanti akan runtuh? Maksud apabila berlaku kiamat nanti, tanda-tanda kiamat besar tu kan? Maksudnya, ya hidup ini memang bersedia untuk mati. Kerana kehidupan yang sebenar bermula selepas kematian. Lepas meninggal tu, baru itulah nama kematian. Kehidupan yang sebenar. Ini tak sebenar lagi ni. Sebab dunia kan fana. Kita akan pergi ke alam yang kita akan khalidina fiha abada. Selama-lamanya di situ. Itu namanya alam akhirat. Sebab itu, orang-orang yang pintar, dia persiapkan untuk itu. Sebab itu, dia tak kisah kalau dia sibuk di dunia, dia letih di dunia. Sebab untuk mengejar kebaikan di akhirat dalam kubur itu. Tak ada mengaji dah dalam kubur, tak ada solat dah. Tak ada puasa dah. Hari-hari dapat. Masya Allah. Bayangan surga ditunjukkan kepadanya. Seronok. Kalau dia ada anak yang soleh, tambah lagi. Ada anak-anak murid yang soleh, tambah lagi amal jariah dan sebagainya. Sebab itu, kita tidak hidup selamanya. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 hingga 70.
Itu roughly. Wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Sangat sedikit di antara mereka yang melepasi 70 tadi tu. Ada tapi selalunya tak sampai kat situ. Maksudnya bersedia. Bersedia. Tapi umat ini walaupun umur pendek tapi buat amal sedikit pahala banyak. Kalau umat dahulu lama tak jumpa, itu maksudnya 100 tahun. Kalau kita lama tak jumpa mungkin 2-3 hari kan. Kalau umat dahulu lama tak jumpa, itu maksudnya 100 tahun. Sebab umur mereka itu panjang-panjang, ribuan tahun umur mereka. Tapi kita dapat satu kenikmatan. Apa? Ummati ummatun marhumah, kata Nabi. Umatku umat yang selalu dirahmati. Apa antara dirahmati? Buat amal sedikit tapi pahala berganda-ganda. Itu umat ni. Tuan-tuan tadi solat isyak berjamaah kan? Itu pahalanya seperti tuan-tuan mengerjakan solat sunat 2 rakaat lepas maghrib salam, lepas maghrib salam sampai tengah malam. Itu kalau solat isyak berjamaah. Kalau subuh berjamaah esok, itu seperti tak tidur malam. 2 rakaat salam, 2 rakaat. Walaupun kita tidur, tapi pastikan jangan tak berjamaah 2 solat ini. Solat isyak dengan subuh. Man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang solat isyak berjamaah, maka baginya pahala seumpama membangunkan separuh malam daripada maghrib. Sebab maghrib itu bermula malam. Wa man salla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang solat subuh berjamaah, maka baginya sepenuh-penuh malam pahala. Sehingga dalam kitab Bahrul Madhi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, syarah kepada Sunan At-Tirmidzi, ada qaul Imam Syafi'i di situ dengan Imam Malik dalam kitab Muwatta. Imam Syafi'i dalam qaul qadim, kalau dia malam tadi katalah dia tak sempat tarawih umpama, tapi dia sempat untuk subuh berjamaah dan isyak. Kalau malam tadi berlaku Lailatul Qadar, falahu hadduha. Orang yang solat subuh berjamaah tadi dapat juga habuan malam tadi itu. Walaupun dia mungkin terlepas, tapi kerana subuh berjamaah, jangan tinggal. Jangan tinggal. Berjamaah solat subuh. Paling kurang 2 orang. Paling kurang. Lebih banyak lebih bagus. Kerana umur kita ini pendek, Nabi pernah bagi satu peringatan. Dan Nabi lukis. Masya Allah, saya bila baca hadis ni tengok, ya Allah, kasihnya Nabi pada umat, macam-macam cara Nabi nak mengajar umat, even melukis. Sebab itu siapa yang melukis itu Masya Allah, ada talent tu. Nabi juga pernah melukis bagi kita nampak. Sebab itu nak berdakwah ini, gunalah apapun tools ataupun cara untuk memahamkan umat. Nabi tidak cukup sekadar bercakap, Nabi lukis tu. Ini daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud orangnya kecil. Orangnya kecil, tak seperti sahabat yang lain. Kalau nak tahu orang itu besar ataupun kecil, cuba tengok betis dia. Jangan tengok. Kalau betis dia kecil, orang tu kecil. Kalau betis dia besar, orang tu besar. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud di kalangan sahabat yang kecil. Tapi ahlul Quran dan sangat berani. Nanti kita cerita tentang beliau. Kata beliau, khattan nabiyyu khattan murabba'a. Nabi pernah buat garisan 4 segi macam ni. 4 segi macam ni. Saya buat ni petang tadi. Ni. Saya tak pandai sangat. Bisa minta, ya Allah, saya nak buat juga yang keluar-keluar macam ni. Terimalah seadanya. Dan Nabi buat wa khatta, tadi Nabi buat macam ni, 4. Kemudian wa khatta khattan fil wasat kharijan minhu. Baginda buat garisan di tengahnya, keluar daripadanya. Gini. Nabi buat begitu. Kemudian wa khatta khutatan sigharan ila hadha alladhi fil wasat min janibihi alladhi fil wasat. Baginda membuat garisan-garisan kecil
kepada garisan yang ada di tengah. Kan yang tengah tu, ini daripada sisi yang berada di tengah. Nabi buat begini. 1, 2, 3. Berapa tu tak tahu saya. Tapi gambaran saja Nabi buat begini. Nah, baik. Lalu apa kata Nabi? Setelah Nabi buat macam ni, Nabi bagi tahu. Hadzal insan. Ini manusia. Lalu Nabi tunjuk hak ni. Ni. Hak warna, hak dalam tu. Ini manusia. Ini manusia. Wa hadza ajaluhu muhitun bihi aw qad ahata bih. Ini ajal yang mengelilinginya, mengelilingi manusia tadi atau telah mengelilinginya, akan meninggallah orang itu. Yang ini. Ini. Ini ajal dia. Maksudnya manusia itu dilingkungi oleh ajal. Sama ada akan meninggal, bila-bila atau sangat dekat. Inilah namanya ajal. Sebab itu orang tu meninggal bukan kerana sakit, bukan kerana tua, itu asbab sahaja. Kerana ajalnya sudah sampai. Walaupun dia tak sakit. Kadang-kadang dalam tidur, tenang, tak ada apa. Kerana ajal sudah sampai. Kemudian, وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ. Hak di luar ini, yang keluar ini adalah angan-angannya yang ini. Ini angan-angannya. Masya Allah. Kemudian Nabi sebut hak biru lagi satu. Las. وَهَذِهِ الْخُطَةُ الصِّغَارِ الْأَعْرَادِ. Garisan-garisan kecil ini hak warna biru itu adalah ujian-ujian. Fa'in akhta'ahu hadha nahashahu hadha. Kalau hak ni lepas, hak ni terlepas tak kena musibah ataupun ujian, hak ni pasti kena. Kalau hak ni tak kena, ni pasti kena. Maksud kata dalam kehidupan dia akan berjumpa dengan ujian-ujian, musibah begitu. Pasti. Itu Nabi dah sebut, bermakna kita tenang saja. Kerana Nabi dah sebut. Inilah namanya ujian. Wa in akhta'ahu hadha nahashahu hadha. Kalau hak ni tak kena, hak ni kena. Inilah namanya ujian-ujian. Hadirin, kehidupan ini penuh dengan ujian. Itulah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa rahsia kat sini ni? Sini pula. Tadi sebelah kanan, ni sebelah kiri pula. Ini angan-angan. Tuan-tuan perasan tak? Angan-angan ni di luar apa ni? Ni kematian ni. Manusia ni ada dalam kematian. Kehidupan ini penuh dengan mihnah dan tribulasi. Ini. Ini angan-angan tah capai, tah tak. Sebab ia dilingkungi oleh kematian. Kerana itu silakan berangan-angan, tapi jangan panjang sangat angan-angan itu. Kerana itu Luqman Al-Hakim dikatakan beliau Nabi, tapi pendapat yang kuat tidak. Tapi Ahlul Hikmah, beliau pernah menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku yang ku sayangi. Ini pelajaran untuk kita. What you give, you get back. Sebab itu boleh disebut anak ya ibni, wahai anakku. Tapi kenapa beliau guna ya bunayya, wahai anakku yang ku sayangi. Macam dalam Al-Quran juga, ketika Nabi Ibrahim bagi tahu kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni ra'aitu fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Apa kata Nabi Ismail menjawab? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerana Nabi Ibrahim kata ya bunayya, wahai anakku yang dikasihi. Nabi Ismail jawab ya abati, wahai bapakku yang ku kasihi. Boleh saja Nabi Ibrahim kata ya ibni, maka Nabi Ismail akan jawab ya abi, tapi lebih ku sayangi. Innan nasa thalathatu athlath. Sesungguhnya manusia ada tiga per tiga. Thuluthun lillah, 1/3 untuk Allah, wa thuluthun li nafsihi, 1/3 untuk dirinya, wa thuluthun lidud, dan 1/3 untuk ulad. Fa amma ma huwa lillah faruhuhu. Adapun yang ia untuk Allah adalah rohnya, sebab roh itu miliknya Allah. Wa amma ma huwa li nafsihi fa amaluh. Yang ia untuk dirinya sendiri itu amal. Itu yang nanti akan defend dia. Tapi amal baik ke amal tak baik, kena pada dia. Kalau yang baik, selamatlah dia. Kalau tidak baik, sebaliknya. Wa amma ma huwa lidud fajismuhu. Dan yang ia untuk ulat adalah jasadnya, akan dimamah oleh
ulat. Sebab itu bagus yang dalam talqin itu dibaca tu. Ingatlah bahawa jasad itu akan dimamah oleh ulat-ulat sampai habis hancur. Itu bagus sekali untuk mengingatkan kita kengerian itu. Tapi ada orang yang Allah kekalkan jasadnya sebagai tanda kemuliaan, di antaranya para nabi dan orang-orang yang terpilih. Pernah juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bagi nasihat seperti yang disebut di dalam kitab Nasaihul Ibad oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bantani. Ini yang saya ambil. Dalam kitab itu kata beliau, "Man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin." Sesiapa yang masuk kubur dengan tidak ada bekalan, maksud tak ada bekalan, maka ia seperti seseorang yang mengharungi lautan dengan tidak ada bahtera. Apa akan terjadi? Lemas di lautan. Kalau tidak pun dimakan jerung, mungkin tenggelam dalam lautan dan meninggal kerana ombak dan taufan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita supaya kita beringat selalu, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwif. Tidaklah mayat di dalam kubur melainkan seperti orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam bukan dia ingat, malah orang yang nak menyelamatkan dia mungkin tenggelam dibuatnya. Sebab itu kalau nak menyelamatkan orang yang tenggelam, jangan di depan, di belakang dia tu. Kata orang, saya pun tak pernah ya. Sebab dia akan cuba selamatkan dirinya, orang yang diselamat tu boleh tenggelamnya. Dua-dua innalillah. Ada skill dia. Maksudnya sangat mengharapkan seseorang yang boleh menolongnya. Kita ni lah orang yang masih hidup, bacakan ayat Al-Quran, bersedekah untuknya dan lain-lain. Tuan, jangan tinggal baca surah Al-Mulk setiap malam. Penghalang daripada adab kubur. Tak semestinya nak tidur baru baca. Tak. Asalkan malam, lepas maghrib, sementara tunggu ustaz untuk ceramah, baca. Kita pun dah hafalkan. Baca sampai habis. Jangan tinggal. Sebab ia menjadi pelindung di dalam kubur. Didatangi seorang lelaki dalam kuburnya, lalu didatangi kedua kakinya. Lalu kedua kakinya berkata, tidak ada jalan untuk kamu melalui arahku. Orang ini pernah qiyam malam dan membacakan surah Al-Mulk untukku. Dapat dia peguam bela dekat situ. Kemudian didatangi daripada arah dadanya dan perawi mengatakan dari arah perutnya, saksi di situ. Lalu ia dada atau perutnya berkata, tidak ada jalan untuk kamu melalui arahku. Dia pernah membacakan surah Al-Mulk untukku. Ada yang akan defend dia. Kemudian didatangi kepalanya, lalu kepalanya berkata, tidak ada jalan untuk kamu melalui arahku. Laisa lakum ala ma qibali sabilun. Dia pernah membacakan surah Al-Mulk untukku. Dia, Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata, ia surah Al-Mulk adalah penghalang yang menghalang daripada adab kubur. Fahiyal mani'atu tamna'u min adzabil qabr. Masya-Allah. Dan di dalam Taurat ia disebut dengan surah Al-Mulk. Sesiapa yang membacanya pada waktu malam, faqad aktsara wa atyab, dia telah dapat banyak ganjaran pahala dan melakukan yang baik. Jangan ditinggal. Para ulama yang berjalan pada akhirat, mereka ingatkan kita, aizzud dunya bil mal wa aizzul akhirati bi salihil a'mal. Kemuliaan dunia dengan harta, kemuliaan akhirat dengan amal yang saleh. Kita tutup dengan nasihat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah. Irtahalatid dunya mudbirah. Dunia telah pergi meninggalkan. Ya, sebab sama ada kita meninggal dunia ataupun dunia meninggalkan kita. Maksud habis harta kita, itu maksudnya ditinggalkan dunia. Ataupun kita meninggalkan dunia atas nama kematian. Wartalahatil akhiratu muqbilatan. Mau tidak mau akhirat akan menghampiri. Tidak ada jalan keluar. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dan setiapnya ada pengikutnya, ada yang pengikut dunia, ahli dunia, ada yang ahli akhirat. Fakunu min abna'il akhirah. Jadikanlah daripada orang-orang yang menambahkan kehidupan akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Dan jangan jadi orang-orang yang menambahkan
dunia. Sebab dunia akan ditinggalkan, sama ada kita meninggalkannya ataupun dia meninggalkan kita. Fa innal yawma amalun wala hisab. La ni kita beramal, tak ada hisab tapi jaga. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan esok iaitu hari akhirat. Bukan maksudnya hari akhirat besar tu meninggal itulah namanya akhirat. Itu hanya ada hisab, tak ada amal dah dalam kubur. Nak datang majlis ilmu, tarawih dan sebagainya. Karena itu ada seorang yang namanya Abu Nawas. Bukan Abu Nuwas. Abu Nuwas, bukan Abu Nawas ya. Abu Nawas tu lain. Abu Nawas kita cerita malam esok. Yang saya cerita ni Abu Nuwas. Di zaman dia muda-muda dulu, lo'lak lah orang kata. Lo'lak. Tapi dia bila nak meninggal penuh dengan keinsafan. Lalu orang dengar apa yang dia, ni bukan Abu Nawas ni, Abu Nuwas. Seorang penyair. Ketika di pembaringan tempat kematiannya, orang pun dengar dia penyair. Waktu dia sihat dahulu semua, dia memuji, maaf ya, perempuan, arak dan sebagainya. Tapi keinsafan tu datang di akhir hayat beliau. Karena beliau seorang penyair, lalu orang dengar apa yang disebut di akhir hayat beliau. Lalu orang dengar, beliau mengungkapkan, ayyamman laysa li minhu mujiru bi'afwika min adabika astajiru. Ana al-abdul muqirru bi kulli dhanbin wa anta sayyidul maula al-ghafuru. Fa in azabtani fa bisu'i fi'li. Wa in taghfir fa anta bihi jadiru. Afirru ilaika minka wa aina illa yafirru minkal mustajiru. Terjemahannya malam esok. Sebab saya dah janji malam ni kita berhenti pukul 11.45. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa ghaddil basari wa hifdzil lisani wa qira'atil Qur'an ya Rahim ya Rahman ya Karim ya Mannan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.